أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa lagi malam ni. Mana tajuk kita masih lagi di hari pertama kelahiran bayi. Apakah perkara-perkara yang elok untuk kita lakukan pada hari-hari awal kedatangan bayi kita ke dunia ini tuan-tuan. Lalu pada malam ini kita nak bawakan doa yang paling baik untuk kita memohon perlindungan keselamatan terhadap bayi kita yang baru lahir ini. Ini adalah sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsili, yang mana dalam musnadnya dia meriwayatkan daripada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhuma, mana baginda Nabi SAW bersabda, "Ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw qala waladin fayaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut." Hadis kita pada malam ini tuan-tuan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Mawsili dalam musnad dia, yang mana beliau meriwayatkan hadis ini daripada sahabat Nabi Anas Ibn Malik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana dalam hadis ini baginda mengatakan bahawa mana-mana hamba yang diberikan nikmat oleh Allah daripada keluarga dan juga anak, maka dia berkata masya Allah la quwwata illa billah, nescaya dia akan melihat semua yang buruk-buruk kecuali mati sahaja. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hadis ini adalah sebagai doa tuan-tuan. Bila kita boleh kita sebut masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalau jadi apa-apa kepada bayi itu menurut hadis ini tak mati, tak sampai ke tahap mati lah. Kalau jadi apa-apa kepada bayi ini tak sampai tahap mati. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, bagaimana pentingnya kita membaca doa ini. Nampak rekah, nampak pendek, tapi kesannya adalah besar dan patut diamalkan oleh ibu bapa yang menerima kedatangan bayi, terutamanya pada hari-hari awal kelahiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan mengurniakan anak dan juga keluarga. Memanglah kita paling sayang ni anak-anak lah. Ada yang kita sayang anak-anak, kita sayang kadang-kadang lebih pada tok lelaki kita. Orang puan kadang-kadang sayang anak lebih pada tok lelaki lagi. Anak-anak ni makan hak molek. Tu bagi makan hak bagus-bagus. Tok lelaki balik pahisa makan pala cambuh je, campur dengan pala kobeh atau pala bilis. Kadang-kadang pala sutong. Ni nak sebut bagaimana ada kadang
layanan pada anak-anak ini melebihi daripada suami sendiri, kerana sayang kepada anak-anak tadi, tuan-tuan ni. Jadi apabila kita sayang ni, kita nak lindung benda tadi. Bila kita sebut sayang ni, kita nak lindung lah, kita nak supaya sentiasa selamat. Tu orang yang sayang. Kalau orang yang sayang ni, dia tak akan biarkan sesuatu tu hilang dan hancur, musnah, binasa, tak ada, tuan-tuan. Orang yang sayang dia nak supaya selamat, supaya terlindung. Jadi antara yang kita sayang ini ialah bayi kita. Bayi kita yang mana baru datang ke dunia ini. Lalu antara adab yang kita nak belajar pada malam ini ialah kita membaca doa. Kita baca insurans cover lah, insurans perlindungan di hari pertama lagi. Belum kita beli insurans yang lain, kita ambil dulu ni insurans ni yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas Ibn Malik. Bagaimana ucapan yang pendek ini mampu menjadi insurans cover, perlindungan keselamatan kepada anak kita yang baru datang ke dunia ini daripada kematian. Ini yang telah kita faham daripada hadis yang disebutkan tadi, tuan-tuan. Jadi hadis ini mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma an'amallahu ala 'abdin ni'mah. Kata mana-mana hamba yang diberi nikmat oleh Allah Taala. Ada nikmat ini banyak. Sama ada harta, sama ada nyawa kita sendiri, diri kita sendiri, nikmat juga ni. Dan juga anak isteri kita, tuan-tuan, tentulah ini nikmat yang besar harganya dalam kehidupan kita. Lalu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia nikmat itu. Antaranya Nabi mengatakan min ahlin, daripada kaum keluarga. Kita ada anak beranak, ada kaum keluarga kita sayang mereka. Ini dia cara dia, tuan-tuan. Ini dia caranya yang kita nak ajar pada malam ini. Yang mana Ibn Katsir mengatakan bahawa cara ini dibuat oleh para ulama dan juga golongan salaf. Mereka ini meletakkan ini doa ini di tiap-tiap buah rumah, di pintu masuk, supaya mereka boleh membacanya di awal bila mereka sampai ke rumah mereka, tuan-tuan. Bahkan di kalangan orang meniaga dan juga orang yang berusaha menjadi pemilik harta, mereka bubuh kata-kata ini, tuan-tuan. Ini bukan sebarangan ni. Setengahnya buat peringkau, bubuh di rumah-rumah, bubuh di kedai-kedai, setengah bubuh lagi di kebun, kerana mereka mengambil manfaat daripada ayat ke-39 daripada surah Al-Kahf, mana Allah Ta'ala menggunakan doa yang sama ini dalam surah Al-Kahf. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladan. Jadi berdasarkan pada ayat ini, para ulama mereka menggunakan doa perlindungan ini pada harta dan juga anak bini mereka. Mereka bubuk khok, tepah pering khok, tepek di rumah, bubuk di muka pintu. Mula-mula nak masuk, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tu ucapan yang sentiasa bermain dalam lidah mereka. Tiap-tiap hari bila balik ke rumah, tengok tulisan itu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dia ada sebagai jaminan keselamatan, tuan-tuan. Ikhtiar, orang panggil ikhtiar, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw qala aw waladin. Dalam riwayat yang lain baginda menyebut aw waladin ataupun anak. Kalau tadi disebut kaum keluarga, tapi ini jelas lagi. Hadis ini jelas lagi memberitahu ataupun anak.
Ada bila kita boleh baby, bila beranak saja bayi kita baca hak ni, Masya Allah, la quwwata illa billah. Lalu apa faedah, apa dia manfaat yang ada di sebalik bacaan ini? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayura fihi ayat, fayura fihi afat. Makna apa saja kalau ada hak buruk-buruk, ada berlaku jadi pada bayi tadi berlaku. Kalau ada hak buruk-buruk, orang kena capok, dia kena capok. Orang lain umpamanya kena demam, dia pun demam. Orang lain umpama kena apa, demam kuning, dia pun kena demam kuning juga. Mana bayi tadi, orang lain kena sesama, bayi pun kena sesama juga. Kalau orang lain umpamanya lagi ngegar, dia pun ngegar. Kalau orang lain umpama tak boleh tidur, dia pun tak boleh tidur. Apa benda nyakit lain yang ada pada orang, yang mana ada pada siapa saja, bayi itu kalau ada pun jadi, dia kata dunal maut, tapi tak mati. Tak mati, dia kata. Bayi itu selain daripada mati, nyakit lain boleh mari berlaku pada bayi tadi selain daripada kematian, tuan-tuan. Ini yang diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan bahawa Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausili ini hadisnya tidaklah boleh dimasukkan ke dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Tapi mengambil faedah daripada ayat Quran dalam surah Al-Kahfi itu, bagai panduan bagaimana Allah Ta'ala sendiri memberitahu dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita balik semula tengok, bermula ayat 32 daripada surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala minta supaya dibuat perbandingan dengan cerita dua orang, tuan-tuan, yang tidak beriman. Salah seorang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dengan hari akhirat, yang takabur dia dengan nikmat yang Tuhan bagi. Allah Ta'ala menyebut wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa haffafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'ain. Allah Ta'ala menyebut, kata buatlah, dia kata perumpamaan, buat contoh, dia kata buat misalan, dia kata bagaimana ada dua orang lelaki, salah seorangnya kami berikan padanya kebun, kami berikan kebun yang penuh dengan buah anggur, kami selitkan lagi dengan pohon kurma, dan kami bagi lagi dalam kebun tadi adanya tanaman-tanaman yang lain. Ni hebatnya Allah Ta'ala pernah memberikan pada seorang lelaki kebun yang dalamnya bukan buah anggur saja, tuan-tuan. Kurma pun ada, pohon-pohon lain hok buah, mana-mana hok buah ada berlaku dalam kebun dia tadi. Itu kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'ah. Dua-dua kebun itu buah tak putus-putus, tak ada kurang sikit. Tuhan kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi menyebabkan dia ni takabur. Dia ni takabur. Dia kata kepada kawan dia yang satu lagi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Akulah orang paling banyak sekali harta dan juga orang yang memiliki penolong, anak-anak, keluarga yang menjadi pembantu, yang mana tidak mengurangkan sedikit pun kekuatan di dia tadi. Ini orang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Bagaimana dia ada harta, dia takabur. Bahkan dia kata wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dia kata aku yakin, kata tak ada kiamat ni, tak ada dah, kekal beginilah. Dia juga mengatakan bahawa harta dia ni tak akan musnah, dia kata. Dia beritahu pada kawan dia, dia kata tak musnah, lan tabida hazihi abada, dia kata mana tak musnah harta dia tadi. Ini contoh yang dibawa oleh Allah Ta'ala, bagaimana dua orang ini yang mula
berdialog antara satu sama lain. Kawan dia berbangga dengan harta benda dia, tak ingat ke Tuhan dah, tak ingat dah kemusnahan, tak ingat dah dia pada hari kiamat. Lalu apa jadi pada orang ni tuan-tuan? Mana Allah Ta'ala melalui lidah seorang lagi kawan dia yang berdialog itu, dia kata walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladaya. Kalaulah kamu masuk dalam kebun kamu kata masya Allah, memuji Allah, memuji Allah, masya Allah, puji Allah tu, masya Allah tu. Kena kata banyak masya Allah ni, kena kata banyak. Dia berkat, dia boleh melindungi daripada keburukan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan riwayat yang lain Abu Hurairah mengatakan Nabi sendiri kata ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Kamu nak tahu tak Abu Hurairah apa dia pembendaharaan, tepat simpan daripada pembendaharaan Allah Ta'ala di syurga. Store bahagian pembendaharaan yang bagus-bagus, situ tempat hipung yang baik-baik kebajikan ni. Situ menjumpa belaka yang bagus-bagus daripada himpunan store ataupun juga simpanan daripada pembendaharaan dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengajar dia, iaitu sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Yani doa sebegini adalah bagus tuan-tuan. Doa begini bagus, kerana Allah Ta'ala pun bila menyebut tentang lelaki tadi, Allah Ta'ala kata kalaulah dia masuk ke dalam kebunnya, lalu dia menyebut masya Allah la quwwata illa billah, masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladai. Nescaya kamu akan dapati aku lah dengan sendirinya kurang dari segi harta dan juga anak pinak. Tak boleh lawang, tak boleh lawang. Kalau mu kata gitu, mu ada harta, tak, mu kata orang lain tak boleh lawang, maknanya kekal, tak musnah dia. Tapi dia takabur. Dia takabur. Lepas dia kata wa azzuna farah tu, dia kata ana aktsaru minka malan wa azzuna farah. Akulah orang paling banyak sekali harta dan keturunan juga tak ada. Khodang-khodangnya orang hak batu aku, orang bawah aku, orang kanan aku, atau kuli batok aku penuh, dia kata. Tak nak lawang, dia kata. Dia nak beritahu takaburnya dia. Tu ana aktsaru minka malan wa azzuna farah wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim diri dia. Dia kata dah acur dah, dah habis dah kebun ni, nak makan dah habis dah. Tu dia kata begitu. Tu kemudian gitulah wa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dia kata pada sahabat dia dalam keadaan berdialog tu, akafarta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Adakah kamu nak kufur dengan Tuhan yang buatmu, Tuhan yang buatmu? Kemudian dia buat daripada air mani, kemudian jadi orangmu ni. Dia tanya balik pada kawan dia tadi, nak beritahu bagaimana kita bila dapat nikmat ni kena balik kepada Allah Ta'ala juga tuan-tuan. Ada pengajaran yang boleh kita ambil di sini, bahawa apa saja yang kita dapat kena balik ke dia juga. Insurans kena ambil syarikat dia juga. Hak lain tu dah apa? Tu tambahan je, standby je. Insurans syarikat lain tu, syarikat Allah juga kena ambil. Ni insurans dia malam ni, ni. Ni kena baru semua lah. Kena baru semua, tiap-tiap hari baru semua insurans. Jangan lock mati. Jangan lock mati. Ni tak
hari pertama lagi beranak dak beli dah. Tengok. Mulalah. Tu beranak dak lama. Mati tengok. Minggu mati ngoyang pulak bining itu. Susah berlaku ada. Ini benda yang kita kata ambil insurans ni dah jelas malam ni hari pertama lagi kita minta mana-mana bakal bapa ataupun bakal ibu mana-mana yang akan melahirkan anak selepas ini, dan juga yang dah ada anak dah, yang dah ada anak pun tak terlambat lagi ambil insurans ni. Biarlah banyak kali menyebut kataan tu, payah nak ingat, tulis print tepek di dinding tu. Biar kita masuk ke rumah kita tiap-tiap kali antara yang kita ucapkan ini dia, Masya Allah la quwwata illa billah. Bagai berlapik tuan-tuan, berjinuk-jinuk dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat 39 daripada surah Al-Kahfi, yang menceritakan bagaimana kalaulah orang tadi dia menyebut Masya Allah la quwwata illa billah, nescaya dua kebun yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Tapi apa jadi? Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha qala ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Buah-buah dan kebun dia tadi mula dibinasakan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan menyesal dia dengan sebab apa yang telah dia belagak tu, dengan sebab dia belagak dah ingat ke Tuhan tu, Allah Ta'ala hapus habis. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia Allah dalam keadaan orang panggil perah nonggengnya. Dak nonggeng dah perah nerak mana. Allah nak kawal paruknya kena kepada dia. Seolah-olah sampai tahap dia kata tu qala ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Alangkah baiknya kalaulah aku tidak syirik dengan Tuhanku itu dengan mana-mana sekali pun yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang boleh kita nak bawakan pada malam ini, bahawa itulah dia, kehidupan ini perlu kembali kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Kita boleh anak kena balik ke dia, tak boleh anak pun balik ke dia juga. Jadi apabila kita dah dapat nikmat anak, pertambahan keluarga telah berlaku, pertambahan dalam rumah kita dah terjadi, mula kena cari barang-barang tambahan dah. Kena cari katil hak baru dah. Kerana mari dah tambahan ni, salah seorang dalam keluarga kita dah bertambah, kena cari katil hak baru, kena cari. Lain-lain kelekapan lain lagi laping, kena cari hak baru. Botol susu kena cari hak baru, puting susu pun kena cari hak baru juga. Itu lagi tak termasuk lagi kepada kelengkapan yang lain, yang mana nak buat akikah hanya, ataupun juga yang lain lagi nak masuk insurans setengahnya, nak beli insurans pula. Ni contoh, kita kata banyak benda yang baru ni. Tapi kita kena ingat, tindakan pertama kita ialah kembali kepada Allah dengan membaca insurans ni dulu. Bagi ibu bapa, bagus dah boleh azan dan iqamat, kita dah baca dah dulu 2-3 minggu dulu. Tu ada adab yang baik, tapi jangan lupa juga untuk membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Inilah ucapan yang kita kata berlapik dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran, yang menampakkan keberkatan dalam hidup kita ini, tuan-tuan. Jadi bagi bayi yang lemah ini memang dia cepat sangat, tuan-tuan, terganggu dia. Budak-budak dia cepat terganggu dia. Panas sikit tak boleh dah. Itu juga sejuk sikit tak boleh dah. Terganggu. Nangis siang malam.
Tu kan dia mudah sensitif. Mari dalam dunia yang baru, datang dalam dunia yang baru tu, nangis tak berhenti ya. Tu kadang-kadang tak akan nak pujuk tak berhenti. Dia bukan sekolah yang tahu kita. Tu menangis berpanjangan, tak tahu nak buat apa. Akhir katok itu tu Ahmad Albak tu. Ahmad Albak katok itu bagusnya. Ada juga mana siapa tahap tu kita ingat makan minum tak cukup tak. Kita ingat rehat tak cukup, tidur tak cukup. Rupanya nak suruh gendang pintu je dah kata. Ahmad Albak ni contoh nak katakan mana bila mari bayi ni dalam suasana yang baru ni, dia cepat sangat terkesan dengan persekitarannya. Kerana itulah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh bayi ni adalah dipanggil ain. Dia panggil ain ni adalah pandangan orang tertentu yang melihat kepada bayi tadi menyebabkan dia tidak tahan. Bawa waktu beg dua rumah menangis balik, dah senyap-senyap. Bawa pergi supermarket temu dengan orang balik dah reti nangis. Temu pula kening takut. Kening takut. Kita orang tua pun takut. Dah kening takut dah. Temu gitu pula, apa nangis sangat bayi aku ni dah. Temu dia kata adik. Dah temu dia dengan jalan adik. Temu pokloh dah. Kening takut dia kata dah. Budak jadi takut. Bukan kening dia takut. Budak jadi takut. Jadi ini dipanggil ain, dipanggil dalam istilah hadis Nabi dan juga dalam kalangan orang Arab memanggil ain ni. Dia adalah pandangan tajam yang mana tidak dapat bertahan bayi tadi bila bertemu dengan orang sebegini, yang menyebabkan menangis tak berhenti, ganjar semua dalam tidur. Jadi payuk nak senyap, jadi lemah, ada demam 2-3 hari. Jadi susah mak ayah dia hak susah ya. Bayi tu susah dak, mak ayah dia tu susah juga. Jadi hal-hal begini banyak terjadi dulu ni. Dulu orang kita banyak jadi benda begini. Tubik lorong tu kapung tu sikit balik nangis. Tak pergi jauh zaman dulu. Kadang-kadang tukar nama nak suruh berhenti nangis. Tukar nama. Nama asal hak daftar di jabat polis masa tu hak lain. Kemudian nama hak lain pula. Segi ada kes gitu banyak dulu. Kita tanya orang tu ni muak gitu bahan tanah dah 2 kali daftar. Dulu polis bukan dia tahu sangat. Maknanya lepas polis dia pergi pun daftar nama hak pertama. Nama apa kata hak mula-mula rasanya berkenang dia lah. Nama dulu Zainab nama mula. Akhir dak sekung dia kata nangis juga tu. Gue situ nangis panggil Zainab dak ada apa. Boleh tukar. Dia tukar nama lain pula. Nama baru pula orang baru kenal masa tu Mazda nama tu. Dia nama Mazda tu baru senyap. Nak kata jenama Mazda baru tubik masa tu tu. Baru siapa di tanah Melayu nama Mazda. Jadi oleh kerana sebut Mazda semua ni jadi sedap sebut, akhir pergi tukar nama pula dijabat. Dak khabar ke polis. 2 surat beranak, mainan biasa tak madu. Perkara ni berlaku berleluasa kan, kita tak tahu. Kita tak sekung punya wasa. Tukar nama. Dak sekung panggil Zainab nangis. Panggil Mazda tak ada apa. Akhir tukar. Mati dia nak bagi saka. Ada 2 nama. Padahal orang sama je. Anak yang sama. Ada dituduh bini dengan hak lain pula. Dia tuduh dia orang ni bini hak lain ni dah anak 2 orang dia kata. Hak tu nama Zainab, hak tu nama Mazda. Padahal kawan hak tulis je. Ni contoh. Mana dulu lah. Nak cerita kan mana tuan-tuan. Sensitif bayi ni. Itu mudah sangat terkena kepada ain ini. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tuan-tuan memberitahu pada kita bagaimana ain ini benda ada. Ain ini benda wujud, bukan benda pelik. Kalau budak menangis tak tahan temu dengan orang tertentu, memang benda ada, bukan benda reka-rekaan. Benda ada tuan-tuan.
Antaranya kita mendengar hadis riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta daripada Abi Usamah bin Sahal ibn Hunayf yang mengatakan bahawa Amir bin Rabi'ah telah melihat Sahal ibn Hunayf sedang mandi, tuan-tuan. Dia tengok saing dia mandi je ni. Orang yang bernama Amir bin Rabi'ah ni, tajam mata dia, tajam. Tu orang yang mana boleh menyebabkan ain berpindah kepada orang lain ni. Jadi Sahal ibn Hunayf ni sedang mandi, lalu hok tengok dia tu nama Amir bin Rabi'ah dia. Dia tengok, lalu dia kata ma ra'aitu kal yaum. Aku dah aja tengok mun super hari ni. Kata-kata tadi tak Allah langsung. Tak Allah langsung dengan Masya Allah, tak ada Allah langsung. Ni bahaya ni. Bila kata-kata tidak dialah dia dengan Allah, jadi kata-kata tadi dia tuju, dia pergi kepada orang yang dikatakan tadi dalam keadaan ada dalam hati dia suatu takjub yang mana dia boleh menjadi hasad sebenarnya. Hebat mu hari ni. Power mu dah. Masing-masing dengan kata-kata yang tidak dialah dengan nama Allah Ta'ala. Ya boleh kita tengok dah orang-orang hak pandai bijak di negara kita ni. 18A1. Kadang-kadang berapa? 20A ke apa? Akhirnya pas kali dia tahu gimana tak tahu kita. Itu dalam sejarah negara kita ni orang-orang hebat dulu. Periksa lah kita nak tahu orang hebat mana lagi. Keputusan periksa lah. 18A 20A1 boleh masuk universiti, umur baru 18. Dah boleh dah ijazah, buat PhD, doktor falsafah, umur 23. Dah pas ke mana lah ni, pas ke mana dah orang-orang gini ni, pas ke mana? Nak beritahu ke mana bahayanya bila terjadinya suatu pujian yang tidak dialah dan datang daripada orang yang bisa, datang pada orang yang boleh memindahkan ain tadi. Ini orang bahayanya. Kalau biasa tak ada apa-apa ain yang lemah yang tidak memindahkan apa, ni orang tak takut. Ada beberapa jenis orang dalam masyarakat kita ni yang kuat dia ni. Dia kuat sikit dia. Orang gini hak kita sebutkan bagaimana boleh mengganggu kepada bayi kita tadi, tuan-tuan. Jadi apabila Amir bin Rabi'ah melihat Sahal ibn Hunayf sedang mandi ni, dia pun terlepas kata dia dalam keadaan takjub dia. Keadaan dia kagum dia tadi. Dia kata ma ra'aitu kal yaum. Aku dak je jumpa lagi macam hari ni. Dak je jumpa lagi macam hari ni ni. Dia kata nyobatkan rebah kawan tu Sahal mandi tu rebah. Lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaka fi Sahli ibn Hunayf wallahi ma yarfa'u ra'sah. Hai Rasulullah, ada penawar ke tidak untuk Sahlu ibn Hunayf ni? Napa tak dia nak angkat kepala langsung napa? Parok benar kena ya boy. Rebah kawan tu dak nak akak kepala. Keadaan duk mandi sedap tadi, tengah duk mandi rebah. Tak boleh nak mandi. Bukan senang. Kata hak ni duk lomba piau tu. Allah, kena dah dapat. Bahan lekuk dak setara. Kepala lutut cabut. Nak kata kat mana? Ini contoh-contoh kata ain belaka ni. Kita anak muda tak tahu, nak tunjuk lagak je dia. Bagi dia nak tunjuk lagak je. Tak apa dah bagi dia tunjuk lagak. Ada masalah dah. Allah motor Honda jual tayar sebutir hak belakang saja dak apa. Boleh siapa ada rumah dia. Yang congek ke dia wheelie ke dia tu daripada daripada kedai jual je boleh awak alik. Congek gitu pas ke rumah tu. Anak muda kita lain ni. Tak payah dua tayar dah. Setayar pun tak apa dah nak kata. Dia tak tahu mainan kata-kata yang kita sebut ain ini ada sebenarnya. Tu pas tu dak dah lama. Leko. Dak nak pas lama.
Glecor. Dak pas lama dah. Jadi tahu-tahu sajalah. Benda-benda begini tuan-tuan mengundang bahaya yang mana cakapan orang kita, masyarakat kita memang tak pernah berlapik dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ini kita seru malam ni, kita ajar masyarakat kita ni nak puji, nak kata apa-apa biar berlapik sikit. Biar berlapik sikit, biar ada juga kata Masya Allah lajunya dia ni. Kurang-kurang ada berlapik. Biar ada. Ni yang diajar oleh Nabi. Nabi kata apa? Bila orang mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dah ada penawar dak wahai Rasulullah untuk Sahl ibn Hunayf ni, apa dak lena akak kepala langsung. Faqala hal tattahimuna lahu ahada. Lalu Nabi mula-mula kali dia cari ada dak orang hak musyrik yang jadi gini. Ada dak orang hak musyrik, dia kata. Tengok Nabi cari orang dulu. Kerana kisah 24 jam gini berlaku dalam masa yang sama ni, bukannya mari daripada salah makan. Kalau salah makan mulah perut 5 najah orang mulah. Ni mana kena rebah pin tak boleh bangun situ dulu daripada sehat molek. Habis carilah lu. Habis kata hal tattahimuna lahu ahada. Mu ada syok orang-orang tu. Habis tanya dulu, ada syok tau orang ni? Mereka kata natahimu Amir ibn Rabi'ah, kita syok Amir bin Rabi'ah ni fataghizu alaih, yang mana dia ini tak suka, dia ni marah kepada Sahl ibn Hunayf. Jaga baik tau. Kita duk lomba situ sini, orang duk marah tau. Orang duk kata kecil besar, kita tak sedar. Ni barang ni kena kuat air ni, kena sungguh ni. Ni hak biasa tak ada masalah. Ini hak boleh memindahkan air tadi, boleh nyo sungguh. Ini kita kata bagaimana benda yang kena jaga ni kita ni, jangan duk belagak kita. Belagak sangat. Inilah tuan-tuan, akhirnya dah habis makan. Akhirnya boleh mengundang bala bencana. Boleh menyebabkan akhirnya kita sendiri yang menanggung bencana ataupun juga merana kita akibat daripada belagak kita tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Dia kata atas sebab benda kamu nak bunuh saudaramu, dia kata ala barakta, apa mu tak ucap berkat pada dia. Nabi suruh Allah ngeberkat, maya tak pergi ain tak tidak pergi. Barakallah, Allah yubarik fik. Tu contoh makna boleh. Allahumma barik lahu, boleh kita kata gitu. Payah sangat Masya Allah pun tak apa dah. Masya Allah gitu. Ini contoh yang kita kata kurang, mulut orang kita kurang sikit. Ni yang kena pelebih sikit ni. Terutama tengok bayi-bayi pergi ziarah, pergi tengok dah. Mari mula-mula dah bersaling dah, jumpa dah. Bolehlah kita kata Masya Allah, sehat molek, putih macam mok dia. Itu mana gitu ayat-ayat yang molek kita ucapkan supaya kita dapat mengambil manfaat daripada pesanan hadis Anas yang mana telah kita bacakan tadi tuan-tuan. Lalu Nabi mengarahkan supaya Amir mandi, basuh, lalu dia basuh muka dia, basuh tangan dia, basuh siku dia, basuh lutut dia, basuh kaki dia, basuh dalam kain dia habis dalam bekas. Lalu dituangkan air basuhan tadi ke atas Sahal. Lalu bangunlah dia seolah-olah tak berlaku benda pun sebelum daripada itu. Ini kesan bagaimana bahayanya kita tuan-tuan bila tidak beralas dengan doa dan kata-kata yang baik yang mana menyebut nama Allah dalam setiap apa yang kita jumpa dan kita lihat. Moga apa yang berlaku dan juga apa yang terjadi pada masa-masa yang lepas kita boleh baiki kali ini. Sebutlah Masya Allah, la quwwata illa billah.
pada keluarga kita, harta kita. Inilah jaminan yang diajar melalui hadis yang telah kita baca pada malam ini. Itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.